Malaysia pada tahun 63 mereka tidak dapat tunaikan apalagi janji mereka kepada rakyat Malaysia, khususnya di Labuan dan juga di negeri Sabah. Dari 63 sampai 2018 janji, macam-macam janji, sampai jambatan Labuan 4 parlimen masuk 4 ini janji lagi, Labuan tidak jadi dia punya jambatan. Bila kita bentuk Malaysia, tujuan kita di negeri Sabah inginkan negara kita sebagai negara yang makmur dan aman, sejahtera kehidupan rakyat. Bukan main kalau kita dengar suara si Najib di televisyen. Negara ini negara yang selamat. Mana selamat? Tidak selamat. Tapi di TV selamat. Mana ada perintah berkurung di Thailand? Mana ada perintah berkurung di Filipina? Mana ada perintah berkurung di Singapura? Mana ada perintah berkurung di Brunei? Tapi perintah berkurung di Malaysia, di negeri Sabah, di pantai timur, di Eskom. Orangnya tidak boleh keluar daripada jam 6 malam sampai pancing ikan jam 6 pagi. Dikurung. Pasal apa? Pasal tidak selamat. Kalau negara selamat, tidak ada perintah berkurung, betul nggak? Negara aman dan makmur. Mana aman? Si Musa aman yang aman. Dia yang aman, dia yang makmur. Tapi rakyat masih menderita di Sabah. Betul nggak? Zaman Tun Mustafa, zaman berjaya, banyak orang Semenanjung datang ke Sabah cari kerja. Hari ini di bawah si Musa dengan si Najib, ramai orang Sabah cari kerja di Johor dengan di Selangor. Kembali, ini negeri yang kaya dengan kayu balak, dengan kelapa sawit, dengan gas, dengan biji timah. Tapi yang termiskin di Malaysia di Pitas, Sabah. Bagus punya pentadbiran Barisan Nasional ini. Negerinya kaya, pemimpinnya kaya, rakyatnya miskin. Bagus punya pilihan. Labuan kita serahkan kepada kerajaan persekutuan zaman berjaya. Harapan kita serahkan supaya Labuan membangun, maju. Bila diserahkan bukan maju, mundur. Betul tak? Dulu ada kilang industri, Sabah Gas, Sabah Energy, Sabah Fly Industry, Sabah Shipyard. Kapal datang bagi baik repair. Sekarang kapal tidak datang. Yang kapal dock saja tidak boleh dipakai. Pasal apa? Tidak ada gas, tidak ada energi, tidak ada lagi apa yang mau diantar. Betul tak? Bukan, ini bukan fake news. This is fact, fakta yang ada, yang kita harus terima. Maka dengan itu perlu bagi kita mengubah pemerintahan ini daripada UMNO dan BN kepada parti warisan wakilnya di Labuan. Ini hari yang bersejarah, hari yang bersejarah bagi negara Malaysia, bagi Labuan. Pertama kali parti dari negeri Sabah bertanding di Labuan. Saya runding dengan Tun Mahathir. Saya runding dengan Anwar Ibrahim menerusi istri dia Wan Aziza. Saya runding dengan Lim Kit Siang. Saya beritahu this time round
please don't contest in Labuan. Let Warisan contest in Labuan. Kita runding baik. Bukan kita ambil tidak bagi. Kita bagi vote dengan dia. Kita ambil Labuan untuk Warisan. Betul tak? Saya runding dengan DAP. Saya korbankan naik presiden saya, Jun Wong, orang Labuan. Wong's family. Di Adun Likas. When I told them, I said, it's okay. Don't worry. You can take Likas. Tapi kita bagi satu kursi kepada DAP. Saya mau 10 kursi di Sabah dapat bukan hanya oleh DAP, bahkan juga Warisan Sabah. Ini must be smart. Jangan ambil satu tidak dapat 10. Baik kita bagi satu, kita dapat 10 kursi yang ada di negeri Sabah. Itu yang perubahan kita mau. Parti UMNO ini bukan parti yang adil. Betul tak? Parti yang zalim. Macam mana dia zalim? Tan Sri Mahyudin Yassin, Datuk Syafiq Abdal, Tan Sri Timbalan Presiden UMNO, saya naik Presiden UMNO. Bila saya berumrah di Madinah ke Makkah, saya solat lepas sembahyang hajat, saya terima SMS. Si Mahyudin dengan si Mukris sudah dipecat dari UMNO. Tidak lama SMS datang, si Musa Aman bersuara supaya juga diminta si Syafiq dipecat dari UMNO. Sekali datang SMS 3 minit, Datuk Sri sudah digantung dari UMNO. Parti apa ini? Orang dipecat kena siasat. Orang digantung kalau mencuri, siasat dulu. Ada inspektor, ada polis, panggil dia. Betul kau curi ke tidak? Betul kau bunuh orang ke tidak? Siasat dulu, baru masuk mahkamah. Bila masuk mahkamah, baru gantung kalau bersalah. Ini belum dipanggil jawatan kuasa disiplin. Mahyudin Timbalan Presiden, saya naik presiden, terus dikeluarkan daripada UMNO. Apa punya parti ini? Kita pecat Anwar Ibrahim. Saya ada dalam majelis tertinggi. Tun Mahathir panggil dia. Saya ada di situ tahun 1976, 77 panggil. Dia tanya, semua tanya, mananya ada jawatan kuasa disiplin, majelis tinggi bersuara. Lepas itu kita putuskan siapa setuju, siapa tidak setuju. Ini saya di Mekah terus digantung. Lepas itu digantung, minta, Datuk Seri jangan umum letak jawatan, merayu dulu. Kau sudah dihukum gantung baru kau merayu? Kau belum tahu kau salah tidak salah, digantung. Apa punya parti? Zalim. Tapi itulah God divine, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak keluar dari UMNO, tidak ada warisannya. Kalau tidak ada warisan, UMNO tidak akan tergugat di Sabah itu. Hari ini UMNO bukan hanya di Sabah. Saya dipahamkan di Kuala Lumpur. Saya dulu pengurusi perhubungan negeri Kedah 2 tahun. Saya yakin Kedah akan tumpang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Sabah ini kita sedar dan tahu digelar sebagai fixed deposit. Macamlah pula dia yang melapor. Kita jadi deposit. There is no more deposit. It is already withdrawn. Duitnya sudah keluar. InsyaAllah dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala 9 hari bulan kita akan ubah Sabah daripada pemerintahan bangsa.
Pasal apa kita mau ubah di peringkat negeri Sabah? Seperti saya katakan, hak orang Sabah, hak negeri Sabah. Kita janji 63, 55 tahun. Apa yang kita janji? 20 perkara. 40% hasil Sabah bagi dengan Sabah. Betul tak? Tahun 1974, Petronas tanda tangan dengan kerajaan negeri Sabah 76 bila berjaya menang. Apa perjanjian dia? Hasil minyak Sabah 5% bagi Sabah, 95% bagi Petronas Kuala Lumpur. Kita punya gas, kita punya minyak, dia dapat 95%. Kita punya minyak, kita punya gas, kita dapat 50%. Very good business, joint venture. Saya paham kalau dia 10 tahun. Saya paham kalau dia 5 tahun. Capital investment is required untuk kita melabur supaya peralatan cari gali memang mahal. Tapi dari tahun 1976 sampai 2018 fungsi kita masih 5%. Pasal itu kerajaan warisan besok kita merentah. Saya sudah maklumkan Tun Mahathir, we demand for 20% of royalty of oil in Sabah. Kita akan minta supaya bukan hanya royaltinya, setiap pelaburan Petronas di negeri Sabah ada pelaburan syarikat minyak Sabah. Jangan hanya 20%. Yang banyak untung tu all the business activities yang ada hubungan dengan Petronas. Jangan si Musaman yang ambil. Kerajaan negeri kena ambil. Bila kerajaan negeri kaya, rakyat kaya. Tapi kalau si Musaman kaya, rakyat miskin. Betul tak? Negeri yang banyak kayu balat, negeri yang banyak minyak kelapa sawit, orang Sabah tanam kelapa sawit dari pagi sampai ke malam. Kelapa sawit kita tanam dari pagi sampai ke malam. Cukai dia Kuala Lumpur ambil. Goyang kaki dia. Dia goyang tax of oil. Berapa peratus? Kita tanam, kita berpanas, kita berhujan, dia tax, dia yang dapat. Kita punya minyak, dia dapat hasil. Di Pengerang mana ada minyak? Betul tak? Kenapa ada oil gas di situ, industri joint venture dengan Saudi? Kenapa tidak majukan Labuan yang sudah ada industrinya daripada dahulu? Pasal itu kita mau ambil Labuan sebagai warisan, bukan ambil daripada persekutuan. Sudah pun diserahkan. We are not questioning. It is a federal territory. It's a done deal. But the content, though it is a done deal, the content must be deserved by the Sabahan, those people from the mainland. Jangan bila ambil Labuan kita serahkan dengan persekutuan orang Labuan yang asalnya orang Sabah, tidak dapat manfaat. Ini yang kita mau. Justice, keadilannya dari segi pentadbiran, equal distributions of wealth in this country must be balanced. Jangan kita bagi sumbangan minyaknya, kelapa sawitnya, pelancongnya, tapi itu orang di Kuala Lumpur kereta api laju bertingkat-tingkat lagi, jalannya tidak berlicak. Di Sabah sudahlah berlumpur, kereta api saya naik daripada Poprot ke Tenon, laju lagi ke Rabau. Kita tidak minta kereta api laju, kita tidak minta jalan bertingkat-tingkat. Di Kuala Lumpur sampai bawah tanah pun di lubangnya untuk buat jalan.
Kita minta jalan yang bertar. Kita minta bakalan air yang cukup. Kita minta bakalan elektrik yang cukup. Jabatan air, tidak ada air di Sabah. Mana ada air? Semalam saya di Buluran, hampir ke Buluran, orang Buluran. Saya masuk tandas mana pipe, sudah buka pipe, tidak ada air. Air tidak ada. Tapi yang jumpa duit di jabatan air beratus juta. Jabatan Air Negeri Sabah, pengarah dia siapa lantik? Si Musa Aman. Menteri dia siapa yang jaga? Si Pairin Kitingan. Bukan saya jaga, saya yang disoal. Ditahan mereka, masuk tahanan 8 hari, tidur di lantai, tidak ada tilang, tidak ada bantal. Orang yang ambil, saya yang bersalah. Bagus punya kerajaan ini. Kenapa tidak panggil si Pairin? Kenapa tidak panggil si Pairin? Dia menteri bertanggung jawab. Kenapa tidak panggil si Musa? Dia ketua menteri lantik pengarah jabatan air. Yang dipanggil saya. Dulu masa saya dalam UMNO kabinet, saya nasihat si Najib pasal 1MDB. Apa yang saya nasihat si Najib? Saya beritahu dengan dia, brother, dulu brother, sekarang lawan. Kau siasat 1MDB, kau ambil tindakan. Kesan dia besar kepada negara Malaysia dan kepimpinan negara kita, bukan kecil. Saya nasihat bagi pandangan. Siasat ambil tindakan, saya pula diambil tindakannya. Dibuangnya jadi menteri bersecakap. Yang dia pertahankannya si John Low. John Low yang dipertahan 1MDB. Kawan lama dia 30 tahun. Rambut kami dulu hitam, dia putih, saya masih hitam. Yang kenal lama dipecatnya pasal si John Low. Sebagai rakyat Malaysia, wakil rakyat, saya bersuara. Ada orang cakap, kenapa Datuk Sepi tidak cakap masa dia menteri? Saya cakap, pasal dulu saya menteri. Bila kita menteri, ada landasan kita cakap. Apa landasan dia? Kabinet. Jamaah menteri. Saya bersuara masa saya menteri di jabatan di jabatan Perdana Menteri. Masa saya naik presiden, saya cakap di Majlis Tinggi. Takkanlah pula saya bersuara dalam kabinet hari-hari tiga tiap-tiap kabinet meeting. Saya akan beritahu, Tan Sri Mahyudin, saya sudah cakap. Apa saya cakap? That is not the way, the convention dia. Bila kita ada landasan, jangan cakap. Gunakan landasan yang ada untuk suarakan hak rakyat. Itu yang kamu tidak dengar. Banyak saya suarakan. Mana ada dalam pentadbiran kerajaan, dalam jangka masa waktu yang sama. Wow, dia Malaysian Insider sudah ambil. Dia bagi laporan dengan si Najib. Saya tahu. Mana ada dalam sejarah negara Malaysia 5 orang pimpinan negara yang tertinggi. Timbalan Perdana Menteri Mahyudin Yassin, Menteri Kanan Shafie Apdah, Peguam Negara Gani Patel, Governor Bank Negara Tan Sri Zeti, Pengerusi SPRM Abu Kasim. 5 orang ini serentak dibuang dalam waktu yang sama pasal 1MDB.
Saya bagi tahu, saya soal, kenapa beli IPP? 3 IPP Tanjung dengan ada lagi yang ada Krishnan punya IPP. Beli dia, harganya hampir 17 bilion. Usia IPP ini 20 tahun. IPP ini nama dia Independent Power, yang bagi elektrik lampu itu di Kuala Lumpur, di beberapa tempat di India ada. Beli IPP, tapi 17 bilion nilai dia. Saya tanya, kenapa pakai beli 17 bilion IPP? Yang bagi lesen IPP kerajaan. IPP ini sudah 20 tahun usia dia. Kalau 20 tahun sudah lama itu kereta. Orang Bajau bilang magtageot. Kan kerajaan boleh buat isu lesen baru bagi kelulusan IPP baru. Mungkin 1 tahun usia dia, kos dia mungkin bawah daripada 17 bilion, mungkin 10 bilion. Kita boleh selamatkan 7 bilion, tapi tidak ada jawapan. Itu yang membimbangkan kita. Maka dengan itu saya tidak teragak-agak keluar daripada barisan nasional dan kerajaan. Jadi tuan-tuan pun saya nampak hujan turun. Hari ini hujan turun ini. Saya bimbang hujan turun 9 hari bulan. Enggak, kalau hujannya turun 9 hari bulan, yang saya bimbang 8 hari bulan turun hujan lebat. Hujan ini bukan turun di atas tingkap. Hujan ini turun masuk ke pintu, dia ketuk. Masuk 200, hujan 200 ringgit, hujan 1.000 ringgit. Ambil. Orang dusun cakap, ano po, amo na mga debian. Piao biay. Orang Cina cakap. Betul tak? Betul. Jangan undi barisan nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya kali ini cukup penting bagi kita, negara Malaysia, bukan hanya negeri Sabah. Petunjuk Tuhan kepada umat Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir, dengan Lim Kit Siang, yang penjara Anwar Ibrahim zaman Perdana Menteri Mahathir, yang Lim Kit Siang cakap tuduh Mahathir Fir'aun. Betul tak? Hari ini Mahathir, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim berpakat. Mereka tinggalkan segala persengketaan mereka atas kepentingan negara Malaysia. Jadi saya harap tuan-tuan, pilihan raya ke-19, ke-14 ini kita akan undi parti warisan di Sabah. Besok warisan menjadi kerajaan dan kita ada wakil. Saya akan minta daripada kerajaan persekutuan Mahathir, Labuan must be a free port. Minta free port. GST. Dia cakap pasal GST. Saya tahu pasal GST. Saya ditawau. Bila ditawau saya tanya, ada seorang wanita mengandung, dipeluk oleh suaminya, pegang. Suaminya cakap isteri saya mengandung, bawa pergi klinik. Mahal Datuk Seri. Dia beli ubat pasal baby, mau diubatkan. Bila saya tanya kenapa, GST. Saya antar mayat dari Kuala Lumpur kena langgar di Kelang, bawa balik ke Sabah. Biasa belanja dia 6.000. Bila baru-baru ini 3 bulan saya antar sudah 6.000 lebih. Saya tanya kenapa? GST. Anak belum lahir GST,
Orang mati pun di GST-nya. Apa ingat Malaysia akan mati kalau tidak ada GST? Zaman Mahathir tidak ada GST. Dia pungut 41 bilion, dibaginya 7 bilion. 30 bilion mana dia? Bayar utang. Kamu bayar utang, dia yang berutang, kamu yang bayar. Bagus punya kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap pilihan raya kali ini jangan lupa kita undi Parti Warisan Sabah. Calon dia Saudara Alim. Dia orangnya handsome. Dia orangnya muda dari saya. Cuma dia ada uban, saya tidak ada uban. Saya tua daripada dia lagi. Thank you, Ali. Dia dalam bidang oil industry, ada sekolah. Parti Warisan kita letak calon di Sipitang tadi, Dr. Yusuf Yaakob, doktor. Calon parlimen is a master degree holder doing PhD dalam human resource. Semalam saya pergi penghinatan, calon yang saya letak Profesor Julian, Dr. Julian dalam environment. Saya letak calon di Pantai Manis, bekas timbalan Ketua Hakim Mahkamah Syariah Malaysia, Datuk Aidit. 3 pastor saya letak jadi calon wakil orang Kristian. Jangan bimbang, hujan itu rahmat dia. Bukan kita mati kena hujan itu. Kalau hujan ini kita tahan, yang saya takut hujan pulus. Kita ada nilai. Saya beritahu Datuk Seri Najib Musa, we don't need BRIM. Orang Malaysia tidak perlu BRIM. Orang Sabah tidak perlu BRIM. Kita bukan mau minta sedekah, yang kita mau kerja. Kalau bagi BRIM 3 kali, 2 kali, 1 tahun. Kalau ada kerja, kita dapat duit bulan-bulan. Kalau gaji 2.000 1 bulan, 1 tahun kita dapat 28.000. Tapi kalau tunggu BRIM cuma 1.000, mana bagus? Kerja bagus. Pasal itu, bila kita ambil kerajaan di negeri Sabah, saya sudah maklumkan, kita ada di Kiulu Getah, kita ada di Ranau Getah. Pagi tadi orang Ranau beritahu sama saya, kita keluarkan Getah. Kita keluarkan Getah, tapi jual tayar Getah kita tidak buat. Kita kena beli daripada Kuala Lumpur tayar dia. Kecuali yang mahal kena import dari Jepun. Sampai tayar pun Kuala Lumpur pagi. Kita keluar kelapa sawit, saya lawat pergi Shah Alam, kilang 5 juta. Pekerja dia 50 orang. Harga nilai kilang 5 juta. Tapi pekerjaan 50 orang. Saya tanya, buat minyak masak. Di mana yang dapat minyak? Dari Sabah. Kelapa sawit punya minyak. Dia buat sana, dia jual balik sama kita. Apa orang Sabah bodoh tidak boleh buat minyak masak ini? Saya akan buka minyak, kilang minyak masak di Tawau, di Kelabakan, di Keninga untuk bagi pekerjaan orang-orang Sabah. Mustahil kita tidak boleh jual. Kerajaan akan minta, Tesco Giant jual itu minyak. Kalau kau tidak jual, saya tidak bagi lesen retail itu. Saya dulu Menteri Perdagangan, I know, I'm an economist.
I managed 7 ministries. Berkhidmat di Kuala Lumpur 30 tahun, bukan 1 tahun. Apa dorang ingat kita bodoh ke? Dorang saja pandai. Orang Sabah tidak boleh jadi Perdana Menteri, Kuala Lumpur saja boleh Perdana Menteri. Bukan saya benci orang Semenanjung, saya sayang orang Semenanjung, jangan benci. Dalam Islam itu tidak boleh itu. Saya sayang orang Semenanjung itu, pasal istri saya orang Kedah itu. Tapi saya tidak suka dengan UMNO. Saya benci PN, kita tumbangkan UMNO dan PN. Kereta OCPD kena tahan oleh kereta WWA 6770. Jadi siapa ada kereta WWA 6770 minta tolong pindahkan OCPD punya kereta. OCPD pun mau dengar ucapan saya itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pilihan raya ini cukup penting kepada kita. Perlu ada perubahan landscape politik negara Malaysia. Barisan Nasional pada nama saja, Barisan Nasional, tapi bukan nasional, UMNO. Pengurusi Barisan Nasional UMNO, timbalan pengurusi Barisan Nasional UMNO, Setiausaha Agung Barisan Nasional UMNO, Bendahari Barisan Nasional UMNO, Ketua Penerangan Barisan Nasional UMNO, Ketua Pemuda Barisan Nasional UMNO, Ketua Wanita Barisan Nasional UMNO, Putri Barisan Nasional UMNO. Mana MCA? Mana MIC? Mana PBS? Mana APCO? Bagus punya Barisan Nasional. Pasal itu saya beritahu, maklum dengan Tun Mahathir, kita akan adakan pilihan raya election pack kali ini. Tun, kau tumbangkan di Kuala Lumpur, saya tumbangkan di Sabah. Saya beritahu Anwar Ibrahim, kau tumbangkan PKR-nya Barisan Nasional di Kuala Lumpur, di Selangor, PKR di AP, Mahathir, tumbangkan dia Kuala Lumpur, Warisan tumbangkan di Sabah. Tapi Warisan, saya beritahu dengan Mahathir, saya tidak mau ikut Pakatan Rakyat Harapan itu. I'm not part of that membership. Pasal apa? Saya mau berpakat untuk pilihan raya. Pilihan raya saja. Tapi masuk macam Barisan Nasional dari atas sampai ke bawah, UMNO. Saya tidak mau itu berlaku. Warisan is not part of Pakatan Harapan. Pasal saya tidak mau terikat. Saya kena bersuara untuk mempertahankan hak Sabah dan orang-orang Sabah itu. Bila kita pertahankan, tidak berarti kita tidak sayang negara kita. Kita tidak cinta negara kita. Pasal sayang kita dengan negara kita, kita sanggup tinggalkan jawatan menteri dan UMNO. Is for the love of the country, we are willing to sacrifice what we have in life. Position, minister, naik presiden UMNO. Mahathir, Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang working together willingly because for the love of this country and this nation. Itu persoalan dia sekarang. Jadi saya berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, pilihan raya kali ini kita rakyat Malaysia, tidak kira sama ada di Labuan ataupun di negeri Sabah, kita perlu ubah. Betul tak? Di Sabah kita cakap, Sabah ubah. Sabah kita punya. Bukan Kuala Lumpur punya. Pasal Kuala Lumpur semua hasil diambil, tapi bagi balik sikit dia bagi sama kita.
Pasal itu kereta api laju lagi Karabau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap pada pilihan raya kali ini orang Labuan akan mengundi Parti Warisan Sabah. Bagi MP Labuan, bagi dengan siapa namanya? Rosman, saya pun lupa sudah nama dia. Bapak dia Sisli, bapak dia kawan saya. Bagi dengan si Rosman, yang kontrol Rosman Tunku Adnan, Menteri Wilayah. Kalau wakilnya Sabah, Parti Warisan, Tunku Adnan tidak boleh kontrol. Kita akan bersuara untuk orang Labuan yang sepatutnya. Betul kan? Besok Mahathir Perdana Menteri, kalau calon PKR bersatu dengan DAP, dia akan dengar Kuala Lumpur. Tapi kalau calon warisan, dia tidak dengar Kuala Lumpur, dia dengar Syafiee Apdah. Pasal itu Presiden warisan, bukan dengar cakap saya, dengar suara rakyat di Labuan, supaya Labuan ini dijaga dengan baik. 4 bulan lalu, saling ku ingat, saya pergi Labuan. Bila saya naik peri, di dalam peri itu ada ambulan. Bila saya tanya kepada orang, kenapa ada ambulan? Datuk Seri mau bawa pesakit. Kenapa bawa pesakit? Hospital di sini tidak cukup lengkap. Pakarnya ubatnya, betul tak? Bawa pergi mana? Pergi KK. Dari Labuan merentasi lautan sampai menumbuk, nasib tidak kena tumbuk. Sampai KK, minta obat di KK. Ini sudah wilayah persekutuan di bawah kerajaan Putrajaya. Kenapa tidak lengkap dengan kemudahan perubatan? Pasal itu kerajaan warisan Sabah akan wujudkan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Negeri Sabah. Saya akan pastikan setiap hospital, bukan hanya Panadolnya tidak ada. Kadang-kadang orang kampung jumpa dengan saya tuh belum lagi dapat obat. Bila kau dapat obat, disuruh tunggu 3 hari. Datang balik hospital. Dia datang 3 hari, belanja dia punya 10 ringgit tambang dia. Naik bus, naik taksi ke, bukan ada taksi di Sempurna, kereta sapu saja ada. Mana ada public transport? 55 tahun no public transport. Yang ada kereta sapu. Disapunya segala kereta itu. Jadi ini yang kita bimbang. This is what Najib is saying, a developed country. Tapi develop macam mana? You're talking about proper public transport. Di Sabah pun tidak lengkap, tidak cukup. Ubat pun tidak cukup. Saya pergi lawat satu kampung di Pensiangan, dia cakap, Datuk Seri, bila masuk sekolah, hujan ada. Masuk sekolah, PIBG kena bagi terma duit. Buat apa? Dia uruskan peruntukan 1 bilion di Sabah. Hari ini mengurus juga mendapat tempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana masa tidak mengizinkan, lagi sudah hujan, saya tidak mau menyusahkan tuan-tuan dalam hujan. Nanti sakit, takut nanti undinya juga sakit. Kalau lama sangat berhujan, nanti lama undinya dapat. Tapi saya harap, saya minta keredaan. Saya tidak paksa. It's a very democratic country that we have. Kita tidak paksa mana-mana pihak mau undi sama kita. Punya susah saya jalan, mau sewa helikopter pun tidak boleh. Kena jalan daripada Kelabakan sudah berapa kilometer. 2 hari ini hampir 3.000 kilometer saya jalan naik darat. Bukan makan angin, campaign. Jalan sampai Kelabakan, sampai Marutai, sampai Kinabatangan, sampai Batu Sapi, sampai Libaran, sampai ke Peluran. Pagi tadi di Ranau, Tan Sri Kasita Gadang pun ada.
Saya minta Tan Sri Kasita Agadam mainkan peranan bantu Pati Warisan di Ranau. Macam saya minta dengan kawan lama saya Tan Sri Ibrahim Mainuddin. Orang Brunei pertama jadi accountant, punya pandai. Itu yang rambut dia pandai ini. Dia pandai kira duit, lagi pandai simpan duit. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, insya Allah kalau warisan menang, kita akan pastikan inilah diantara rakan-rakan saya, Tan Sri Ibrahim Mainuddin, Datuk Muluk, Datuk Michael Tembakau, bekas Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, anak buah orang dusun Keningau, former MP of Labuan Pensiangan, former MP of Pensiangan. Dia orang muda musim berjaya dahulu, Datuk Haris. Lantik dia, orang bujang masa dulu di Kuala Lumpur. Bujang jadi timbalan menteri, dia jumpa orang Perak Cina, dia kawin dengan Perak itu Cina. The detail part I don't want to say, don't worry about it. Cuma saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, minta keredaan, minta. Kami parti warisan bukanlah parti yang banyak duit. Kami parti warisan tidak banyak duit. Kami tidak mampu bagi injin sangkut. Kami tidak mampu bagi tangki biru. Kami tidak mampu bagi 200 ringgit pilihan raya ketuk pintu semua orang. Cuma kami mampu selaku orang Sabah, rakyat Malaysia, untuk berkhidmat kepada bangsa dan negara ini dan negeri Sabah. Jangan UMNO cakap kalau kita tidak undi BN, Labuan akan susah. Kita sudah penat undi BN 55 tahun, orang Labuan semakin susah. Jangan ingat perubahan tidak baik. Banyak di negara ada perubahan. Daripada Obama sampai Donald Trump, daripada parti LDP di Jepun, kerajaan berubah, bertambah baik. Jangan diantara dia cakap, oh Mahathir itu orang tua, si Najib orang muda. Masa Mahathir Perdana Menteri, utang Malaysia tidak banyak. Dia orang tua, orang lama. Musim si Najib Perdana Menteri, utang Malaysia 800 bilion, utang luar negara Malaysia. Mana bagus orang muda dengan orang lama? Yang utang banyak dengan utang tidak banyak. Yang tidak ada GST dengan ada GST-nya. Betul tak? Bukan pasal lama, tapi ada pengalaman dia, vision dia membangunkan negara Malaysia. Betul tak? Itu yang kita mau. Maka pilihlah parti warisan Sabah. Kau pilih si Musa, habis kayu balak diambilnya. Bukan kayu balak saja diambilnya, bukan tanah Sabah diambilnya, calon-calon pun ditelannya. Si Musa bertanding di Libaran, Sungai Sibuga. Sepupunya si Jakaria MP Libaran calon. Anaknya si Hafiz bertanding di Sipitang. Adiknya si Hanipa bertanding di Kimanis. Menantunya si Arifin bertanding di Membako. Besannya si Gulam bertanding di Kawang. Daripada bapak sampai anak, sampai menantu, sampai besan, sampai kroni diletak oleh si Musa. Ini UMNO. Parti warisan Sabah tidak letak, saya letak orang-orang Labuan menjadi calon. Saudara Halim Musa, dia bukan orang Bajau, bukan orang Urut. Orangnya Kadayan. Bukan pasal Kadayan kita mau pilih dia. Saya di rumah saya ada kucing. Istri saya bagi makan itu kucing. Kalau dia tidak makan, bagi makan kucing, itu kucing tidak boleh kejar tikus.
Dan cucu saya suka main dengan kucing. Cucu saya, dia senang hati. Itu kucing bukan murut. Itu kucing bukan Cina. Itu kucing bukan Islam. Itu kucing bukan Kristen. Tapi dia makhluk Tuhan. Kalau kucing kita boleh jaga bagi makan, takkan kita rakyat Malaysia, tidak kira bangsa, tidak kira agama, kita tidak boleh hidup satu negara bersatu dan berpadu. Saya letak 3 calon pastor di Sabah, di Nabawan, di Pensiangan, Kristian. Saya bagi jaminan kepada orang Kristian, Kerajaan Negeri Sabah akan bantu Kristian buat gereja mereka. Kerajaan Parti Warisan akan lakukan. Begitu juga siarisnya. Pasal apa? Pasal yang kita hasil Negeri Sabah dapat, orang Kristian pun bayar cukai. Bukan orang Islam saja bayar cukai, betul tak? Jadi saya gunalah yang duit Kristian punya yang dia bayar cukai untuk bantu agama dia. Salah ke? Tidak salah. Itulah kita kata perjanjian kita antara umat di dunia. Al-Quran peringatkan kepada umat, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum lakum dinukum waliyadin. Itu bacaan Imam Syafi'i yang tidak afdal dari sempurna. Peringatannya agama dia dengan agama dia, agama saya dengan agama saya. Jangan susahkan orang Cina, dia punya agama, kasihlah dia agama dia. Jangan paksa dia, betul tak? Pasal agama tidak ada paksaan, mesti ada keredaan. Kalau ada keredaan, itu yang baiknya. Jangan paksa undi bagi 200 ringgit. Warisan tidak boleh paksa kami, tidak ada duit. Ini yang pakai baju bukan saya beli, dorang yang beli sendiri. Betul kali. Topi si Halim ini, Salim, dia punya topi, dia yang beli, bukan saya beli. Parti ini tidak ada duit macam Barisan Nasional. Tapi kita tidak banyak duit, kita yakin kita banyak undi. Dia mau pancing undi pilihan raya dengan 200 ringgit, 300, 500. Masakan orang Labuan dibagi dengan 500, satu hari dia terus jatuh kaya. Dengan 500 ringgit satu hari kita kaya. Jangan jual undi kita, cucu kita akan menderita seperti apa yang kita rasa pada hari ini di Negeri Sabah dan Labuan. Saya dipahamkan ada sini orang Bajau. Mana? Bajau. Ento ngundi. Angundi kama warisan si Halim. Bang undi di warisan, kerajaan warisan, Masabah, Ketua Menteri na Datuk Syafri Abdan itu. Semua hadir sudah bagi tahu. Anwar Ibrahim pun sudah tahu. Tapi kalau kamu undi bien, Ketua Menteri si Musa Aman, tupang ainalah hati itu. Kami awali kundiwi bien min warisan itu pada aku jadi ketua pada ketahuanku bangsa haina marupang itu. Botol-botongan tabut pilihan raya minsan limonan sing ninga bangbalinga lagi hak semua ni undi parti warisan. Cukup na manusia ta hinang bania hinang nambania sinda. Bukan main. Si Hanifah Aman cakap saya orang pulau bukan orang tuli. Ada videonya kan? Saya cakap pasal Datuk Syafri, dia cakap ini Syafri dari pulau. Ini layar-layar ini.
Orang pulau. Jadi orang Pulau Labuan ini bukan tulen. Masakan orang Syafiq Abdal, orang Bajau, kalau Tun Mustafa boleh ketua menteri, kalau paci saya Tun Sakaran boleh jadi ketua menteri, kalau si Congkak Yong Tekli Dongpoknya, Pairingnya boleh ketua menteri, takkan saya anak orang Sabah tidak boleh jadi ketua menterinya. Apa ingat si Musaman saja pandai? Mungkin dia pandai ambil kayu balak, saya tidak pandai. Tapi kita boleh takbir negeri Sabah untuk rakyat Sabah. Saya akan reform Yayasan Sabah. Saya pastikan Yayasan Sabah akan bagi beasiswa sekolah untuk anak-anak orang Sabah. Saya dipahamkan ada 3.000 anak-anak Sabah yang sekolah di UMS. 3.000 saja. Kalau si Musa boleh belanja duit Yayasan Sabah buat convention center 500 juta, mustahil budak-budak 3.000 ini tidak boleh bagi percuma sekolah mereka di universiti. Kerajaan Warisan Sabah akan pastikan 2.000-3.000 anak-anak Sabah yang sekolah di UMS akan mendapat beasiswa dari Yayasan Sabah selaku percuma. Pulau Labuan, Freeport, Baterai, kita akan susun. Industri, pelancongan, banyak yang dalam pemikiran kita, rancangan saya. Pasal itulah saya mau wakil Labuan ini dari Parti Warisan Sabah. Kita akan ubah supaya Labuan ini subur macam dulu. Betul tak? Ada industri, ada kerja, tidak malap dia. Tidak ada kapal yang berhenti-berhenti sampai 3 tahun tidak bergerak. Bukan hanya orang Labuan yang tidur, kapal pun tidur. Tidak ada kerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap 9 hari bulan kita turun ramai-ramai dan undilah calon Parti Warisan. Boleh? Boleh? Masuk yang Asawa di belakang Amoy Asawa. Ni hao. Labuan kah Sabah? Sabah, undi Sabah. Kalau ada Cina, undi Sabah, piau bien. Umoy, bien. You undi bien, Musa. Musa itu sah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya harap politik ini, pilihan raya ini bukanlah satu permainan untuk kita rakyat Malaysia. Kita harus bangunkan, satukan rakyat Malaysia. Bangun dari tidur. Kita kena majukan negara Malaysia. Kita perlu ubah landscape politik. Kita ubah dan kita tolak Barisan Nasional pada pilihan raya kali. Sabah! 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 Undi! Terima kasih banyak. Labuan, Malaysia pun kena diubah. Jangan Sabah saja ubah, jangan Labuan ubah. Kalau di Kuala Lumpur tidak ubah, macam si Pairin. PBS menang di Sabah, di Kuala Lumpur masih BN, si Pairin pun susah. Sampai sekarang mau pension tidak boleh pension. Diminta oleh si Musa, paksa dia bertanding. Pasal apa dipaksa? Pasal susah menang di Tambunan. Jadi kali ini si Pairin bertanding bukan berhikmat untuk orang Sabah, berhikmat untuk si Musa Aman. Pasal dipaksa olehnya. Jadi saya harap orang Labuan pastikan kita undi Parti Warisan Sabah. Terima kasih banyak. Minta ampun, minta maaf kena lambat sangat saya datang. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Datangkan ipatundi. Tebot tongan.
Mbani aluaku maram kertas undi. Mbani aluaku lambang kertas undi, lambang kapal. Bote ada kalipat malakutan kalilabuan. Sang itu yang mulai ko. Semua undi-undi pati warisan itu. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.